Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sandahya dan ini fokus minggu depan. Ini berita yang saya angkat berkaitan dengan rang undang-undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok sudah dipersetujui pemegang taruh utama termasuk pengusaha vape walaupun sebelum ini kumpulan itu menolak industri itu dikawal selia secara sah. Justru Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berharap RUU itu akan mendapat sokongan penuh daripada semua ahli parlimen ketika ia dibentangkan untuk bacaan kali pertama minggu depan. Dan jika diluluskan, RUU itu bukan sahaja menghalang penjualan rokok dan produk tembakau, malah produk vape kepada individu yang lahir selepas tahun 2005. Gabungan Kesihatan Malaysia MHC menyokong langkah Kementerian Kesihatan KKM memperkenalkan Akta Kawalan Tembakau dan Merokok. Dalam pada itu, menerusi satu laporan berita beberapa hari lalu, pemain industri vape menggesa kerajaan menyelidik semula rang undang-undang kawalan tembakau dan merokok yang diluluskan oleh Kabinet supaya tidak menyenarai hitamkan industri rokok elektronik. Presiden Malaysia Vape Industry Advocacy MVIA Rizani Zakaria sebelum ini berkata kerajaan harus berpegang kepada keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada tahun 2015 iaitu tidak melarang industri vape tetapi hanya mengawal selia sahaja. Jadi nak bercakap lanjut berkaitan dengan apa yang dapat kita jangkakan dan fokus kita berkaitan dengan generasi bebas tembakau ini bersama dengan Muhammad Syahni Abdullah yang merupakan penyelaras kawalan tembakau Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA yang juga mewakili FOMCA dalam Majlis Kawalan Tembakau Malaysia atau MCTC. Assalamualaikum Cik Syahni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Syahni, ini perjuangan Cik Syahni daripada apa yang Cik Syahni lakukan dan juga daripada FOMCA dan juga MCTC itu sendiri. Bagaimana Cik Syahni melihat kepada pembentangan RUU di Parlimen minggu depan? Ini adalah satu usaha pergerakan pengguna bermula pada 2010 di mana masa itu Kementerian Kesihatan telah pun menggubal satu akta kawalan tembakau dan diserahkan kepada menteri masa itu, tetapi oleh kerana satu-satu alasan kepada menteri tersebut, akta itu tidak dibawa ke parlimen dan terus tinggal dalam cold storage lah. So maka selepas beberapa menteri kesihatan, kami amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin kerana berani membawa rang undang-undang kawalan tembakau dan merokok dalam sesi parlimen ini. Dan ini adalah satu usaha yang amat diperlukan merujuk kepada kadar tabiat merokok di kalangan penduduk Malaysia hampir kekal antara 21%, 22%, 23% dan balik pada 21% selama 30 tahun yang lepas. Maka tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang biasa tidak boleh bantu kita untuk mengurangkan tabiat merokok di kalangan penduduk Malaysia. Maka konsep generasi bebas asal rokok adalah satu konsep yang penting diperkenalkan supaya bila kita ingin nak turunkan tabiat merokok di kalangan penduduk, ada dua faktor. Satu adalah menggesa perokok berhenti merokok, satu cabaran yang amat tercabar. Yang kedua adalah menghentikan ataupun menghalang sesiapa daripada mula merokok. Bermakna kita harus melindungi kanak-kanak dan orang remaja daripada mula merokok. Bermakna dua faktor. Smoking cessation bermakna berhenti merokok. Yang kedua adalah smoking initiation ataupun permulaan merokok. Harus
dihalang oleh kerana kanak-kanak tu sepatutnya mereka tidak merokok. Maka kalau kita hentikan kanak-kanak daripada memulakan merokok, faktor ini akan bantu menurunkan kadar merokok di kalangan penduduk. So konsep generasi bebas asal rokok dalam rang undang-undang ini adalah amat penting untuk diluluskan dalam rang undang-undang tersebut. Cik Syaini, bagaimana boleh Cik Syaini melihat kepada rang undang-undang ini yang pastinya dan juga seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan perlu disokong oleh semua ahli parlimen yang akan bersidang dalam Dewan Rakyat, di samping isu-isu yang melibatkan penyeludupan rokok haram dan sebagainya. Bagaimana isu seperti ini dapat ditangani dalam masa yang sama rang undang-undang itu diperkasakan? Ya, isu sokongan ahli parlimen itu adalah satu tanggungjawab moral sebagai kira pemimpin masyarakat yang mewakili seluruh rakyat Malaysia. Ada yang berhormat yang mengatakan kerisauan bahawa perokok tidak akan mengundi dalam pilihan yang akan datang. Mereka harus sedar perokok hanya 25%, dari segi pancian hanya 21%. Andaikanlah 25% pun, 75% adalah majoriti bukan perokok. So mereka tidak harus risau tentang tindakan perokok sebagai pengundi. Dan juga antara perokok juga majoriti menyokong tindakan-tindakan larangan merokok kerana mereka tidak mahu anak-anak mereka merokok. So dari segi ancaman, dari segi kedudukan mereka, itu adalah satu tanggapan mereka saja, ataupun ada pihak hanya ingin nak takutkan mereka bahawa perokok akan tidak akan undi dalam pilihan raya akan datang. Dan yang kedua adalah tentang persoalan penyeludupan. Ini kalau kita rujuk pada banyak kajian lah, termasuk Bank Dunia, bangsa-bangsa bersatu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, laporan mereka berulang kali menyatakan penyeludupan bersonggol oleh industri rokok. Rokok itu datang daripada kilang yang sama ada sah ataupun diseludup, maka jualan rokok seludup juga menguntungkan pihak syarikat rokok. Ini termasuklah satu kajian dilakukan oleh satu pensyarah Universiti Pertanian Malaysia pada 2016 menyatakan tiada asas untuk menyatakan kenaikan harga akibat kenaikan cukai akan meningkatkan penyeludupan. Penyeludupan harus ditangani secara penguatkuasaan, dan juga laporan-laporan kajian menunjukkan salah satu punca kepada kelemahan penguatkuasaan adalah rasuah. So kita harus menangani. Kita tidak harus berwaspada ataupun tidak ke hadapan hanya kerana takutkan ada penyeludupan. Penyeludupan harus ditangani. Itu tidak harus ada apa-apa kompromi. Tapi perlindungan kanak-kanak daripada terdedah ataupun terlibat dengan tabiat merokok harus menjadi keutamaan. Dan kami akan sokong. Orang awam bersedia untuk melaporkan pihak-pihak mana yang menjual rokok haram. Dan satu lagi adalah untuk kawal jualan rokok haram adalah pelesinan jualan runcit rokok. Ini telah terlalu terlambat, walaupun undang-undang diluluskan pada Parlimen 2010 dan peraturan telah diluluskan pada 2011, industri rokok dan juga kumpulan-kumpulan kira front group yang penyokong industri itu seperti Persatuan Kedai Kopi Malaysia dan Singapura sering menyatakan itu akan
pelesinan akan membebankan mereka. Dalam libat urus bersama Menteri masa itu, Dato' Ma Siew Keong, POMKA telah mencadangkan supaya memberikan lesen percuma. So, hanya dengan perlesinan, sebarang tindakan kepada pihak-pihak yang melanggar undang-undang seperti menjual rokok berseludup, boleh diambil tindakan. Sekarang mereka yang diambil tindakan, lepas bayar denda akan terus jual. Bila ada lesen, lepas tindakan pengawasan, lesen akan ditarik balik, mereka tidak boleh lagi jual rokok. Maka pelesenan jualan rokok adalah satu daripada langkah yang mana Lembaga Kenas dan Tembakau Negara telah pun mulakan pendaftaran penjual-penjual rokok dan kami difahamkan pelesenan akan dilaksanakan mulai tahun depan. Cik Syahni, bagaimana pula mungkin dalam tempoh kurang 2 minit ini isu berkaitan dengan vape ataupun rokok elektronik ini? Dari segi kesihatan, tiada siapa harus masukkan benda asing dalam paru-paru kecuali udara bersih. Itu adalah pendirian kami. Walau bagaimanapun kerana pihak Jemaah Menteri telah buat keputusan pada 2016 dan sudah 6 tahun dan memang ramai sudah melabur dalam bidang ini. Walaupun kami tak restui tapi kami paksa diri untuk terima hakikat bahawa vape akan dijual, tetapi kami hanya setuju dengan kawalan ketat. Dan juga kami ingin memberi amaran tiada vape boleh digunakan untuk berhenti merokok. Walaupun laporan pihak Public Health England menyatakan vape 95 kali kurang mudarat, tetapi ayat tu tidak disambung. Dia punya syarat adalah boleh digunakan sebagai alat untuk berhenti merokok dengan sokongan perkhidmatan berhenti merokok. Ayat sebahagian tu industri vape tidak langsung menyatakan. So, kalau perkhidmatan berhenti merokok, ia hanya boleh digunakan sebagai rawatan. Dan ini hanya boleh dibuat melalui doktor ataupun ahli farmasi. So, oleh kerana pihak kerajaan akan kawal selia, kami harapkan peraturan-peraturan akan digunakan untuk kawal supaya vape ni tidak dijual pada kanak-kanak dan ada perkhidmatan berhenti merokok yang disediakan oleh pihak yang berkompeten supaya ia menjadi alat yang untuk berhenti merokok. Bukan kedai biasa jual merokok, jual vape. Apa yang Cik Syahni cakapkan tadi, mungkin kita ada satu perbincangan dengan lebih lanjut untuk mendalami lagi antara isu-isu dan juga perkara-perkara penting dengan soalan-soalan lain. Tapi untuk fokus, ini saja waktu yang kita ada, Cik Syahni. Dan apapun seperti yang Cik Syahni kata, kalau minggu depan ia akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat, ahli Parlimen tidak perlu takut untuk hilang undi dan sebagainya. Peratus yang mereka yang menghisap rokok hanya rendah mungkin dalam 24 ke 25%. Jadi perlu ada sokongan kepada semua MP seperti yang disarankan oleh YBKJ dan juga Kementerian Kesihatan. Terima kasih Cik Syahni. Nanti kita akan bersama-sama lagi. Kita akan mengupas lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu vape dan juga rokok ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya bawa ke Kelantan untuk jelajah keluarga Malaysia.